أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada zahir maupun batin, sama ada yang kita sedari atau yang kita tidak sedari. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja mengekalkan tetapi menggandakan lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan diterus kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-210, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, man istaghraba an yunqidhahu Allahu min syahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jaza al-qudrata al-ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Maksudnya, sesiapa yang merasa ganjil atau tidak mungkin, rasa pelik, janggal, dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya. Yakni sesiapa yang rasa pelik, Allah Ta'ala menyelamatkan seseorang daripada pengaruh hawa nafsu syahwatnya itu, atau hindarkan dari kelalaiannya, maka bererti ia telah memperlemahkan kekuasaan Allah. Sedang Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-210 ni, Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan bahawa termasuk dalam kekuasaan Allah membebaskan seseorang daripada pengaruh hawa nafsu buruknya dan menghilangkan ghaflah hatinya. Jadi kata Syekh, sesiapa yang merasa pelik bahawa Allah Ta'ala tu dapat menyelamatkan dia daripada menyelamatkan seseorang daripada pengaruh hawa nafsunya yang buruk tu dan menghilangkan ghaflah hatinya itu, sesiapa yang beranggapan demikian berarti dia telah memandang remeh kepada kekuasaan Allah. Mana remeh. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jadi kalam hikmat ini berpaksi kepada keyakinan tentang kekuasaan Allah.
Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Dalam keyakinan tauhid kita, termasuk daripada pengertian kalimat tauhid la ilaha illallah, bahawa tidak ada yang Maha Kuasa itu melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi menjadi keyakinan tauhid kita bahawa kita meyakini Allah Taala itu bersifat kudrat, Maha Kuasa. Dan kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya. Tidak ada satu makhluk pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Inilah yang perlu kita fahami, perlu kita yakini dan perlu kita tanam sedalam-dalamnya dalam ingatan dan perasaan kita. Bahawa Allah Ta'ala itu Maha berkuasa atas segala-galanya. Sehingga tidak ada satu benda pun, walaupun sekecil-kecilnya, apatah lagi yang sebesar-besarnya itu, yang terlepas atau terkeluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak ada suatu kewujudan pun, dan tidak ada suatu kewujudan makhluk pun, dan tidak ada suatu kejadian yang berlaku pada makhluk pun, kecuali semuanya itu tertakluk dengan kudrat Allah. Ini asas keyakinan akidah kita. Sekiranya kita dalam keyakinan kita ada keyakinan bahawa ada sesuatu yang terlepas dari kudrat Allah, seperti keyakinan Mu'tazilah, seperti keyakinan Qadariyah, maka itu telah mencacatkan keyakinan tauhid ini, telah merosakkan keyakinan tauhid ini, dan dalam masa yang sama telah menyatakan ketidaksempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin ada sesuatu yang terlepas daripada kudrat Allah, ada sesuatu yang tidak tertakluk dengan kudrat Allah. Kelompok-kelompok Qadariyah tu yang disifatkan dalam riwayat innahum majusu hadhil ummah, maka ini adalah seumpama kelompok majusi dalam kalangan umat ini. Kerana keyakinan itu, mereka yakin manusia ada kudrat secara autonomi, sudah terlepas daripada kudrat Allah, sudah terlepas daripada takdirnya. Manusia sudah memiliki kuasa penuh, sekalipun asal kuasa manusia itu diciptakan oleh Allah. Tapi keyakinan mereka ini bahawa manusia mempunyai kuasa mutlak sehingga boleh melakukan apa saja menurut kehendak dan kekuasaannya, tanpa ada kaitan dengan kudrat Allah, tanpa ada kaitan dengan iradat Allah, tanpa ada kaitan dengan takdir Allah. Itulah pemikiran Qadariyah yang disebut innahum majusu hadhil ummah. Mereka ni seumpama majusi kepada umat ini. Keyakinan yang rosak. Jadi itu bukan. Jadi kalam hikmat ini landasannya itu keyakinan kepada kekuasaan Allah yang maha sempurna. Yakni kekuasaan Allah itu mencakupi segala perkara, tertakluk dengan segala perkara. Yakni dengan arti tertakluk dengan segala makhluknya. Jadi segala makhluk ini tidak ada satu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Itu keyakinan tauhid kita. Cuma manusia ni, sekalipun akidahnya seperti itu, maka dalam perjalanan hidup kadang-kadang ada yang jadi kabur, jadi semabur, sehingga terlepas pandang. Terlepas pandang perkara ni. Tapi kalau tanya balik, rojok balik kepada akidah, dia akan balik kepada asal baliklah. Tapi oleh kerana banyaknya halangan-halangan menjadikan kita ni kadang-kadang terlepas pandang dalam perkara itu. Yang ini bukanlah berarti akidah tu rosak. Jangan faham itu. Akidahnya, kalau akidah macam tadi tu, itu jelas akidah yang sahih. Hak tinggal lagi sekarang kekaburan, kabur, kelabu, dak apa napok. Dalam tasawuf yang tu orang panggil ghaflah, lupa. Bukan tak yakin, faham perkara tadi, menjadi keyakinannya. Tetapi penyakit ghaflah ni ibarat pagi-pagilah kabur dak apa nak nampak jadi. Kelabu-kelabu dak apa nak nampak. Itu penyakit ghaflah. Sehingga manusia menjadi lupa dan
merasakan, bukan meyakini, merasakan. Semacam sesuatu itu dari segi hukum takdir, hukum kekuasaan Allahnya macam tak mungkin berlaku. Padahal segala perkara makhluk ni mungkin ni tertakluk dengan kudrat Allah. Cuma oleh kerana kelabu tadi tu, tak apa nampak benda ni, penyakit ni, orang panggil penyakit ghaflah dalam hati manusia ni, bukan penyakit jahil, penyakit ghaflah. Lupa. Jadi seolah-olahnya macam ada benda kita rasakan, tak mungkin berlaku ni. Padahal setiap makhluk bertaraf mungkin. Istilah usul dia orang panggil mungkin atau jaiz. Harus. Dengan arti apa-apa makhluk pun tarafnya adalah perkara itu disebut sebagai mungkin atau jaiz. Yang ini perkara yang tertakluk dengan kudrat Allah. Semuanya seperti itu makhluk-makhluk ni tarafnya. Cuma tadilah penyakit ghaflah tu menyebabkan kita rasa sesuatu benda tu tak mungkin berlaku dah. Seolah macam tak berlaku ni. Padahal setiap perkara tu tertakluk dengan kudrat Allah. Boleh berlaku kat mana-mana pun. Apa-apa saja berkait dengan makhluk ni boleh berlaku dengan kehendak Allah. Tapi oleh kerana kita ghaflah sikit tadi tu, kita lupa benda tu. Maka inilah yang ingin diperingatkan oleh Syekh Ibn Atta'. Sesiapa yang merasa pelik, Allah Ta'ala membebaskan seseorang, menyelamatkan seseorang daripada pengaruh hawa nafsu buruknya itu dan menghilangkan kelalaian hatinya itu. Siapa yang rasa benda ni pelik, siapa yang rasa benda ni tak mungkin berlaku, berarti dia telah memandang kecil rahmat kekuasaan Allah. Dia telah memandang kecil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Macam mana ni? Kita sedia maklum. Manusia ni diciptakan Allah ada nafsu. Nafsu yang sedia ada diciptakan Allah pada diri manusia ni. Ada kemahuan. Jadi nafsu manusia ini selagi manusia hidup, selagi itulah dia ada. Kerana dia adalah sifat bagi jiwa kita, sifat bagi diri kita. Keinginan itu adalah sifat bagi diri. Dan sifat manusia ni, sifat keinginan pada manusia ni, selagi manusia itu hidup, selagi itu dia ada. Jadi, sifat nafsu manusia ni, yang melekat pada dirinya itu, dia berbeza-beza keadaan. Dari segi tahap kebersihan dan kesucian dia tu. Hak berat sekali, hak buruk sekali, yang mana kemahuannya itu kemahuan yang buruk-buruk, orang panggil nafsu ammarah bisu. Jadi tak ada kerja lain. Keinginan dia, kecenderungan dia, benda uduh-uduh saja, jahat saja. Nak tipu orang lah, nak buat uduh ke orang lah. Kecenderungan dia ke arah benda-benda gitu. Macam-macam hal-hal yang buruk tu memang jadi kecenderungan dia, menjadi perangai sifat dia. Macam-macam lah kalau kita nak sedara perkara-perkara buruk ni yang menjadi sifat bagi nafsu ammarah ni. Segala macam sifat buruk tu jadi perangai dia. Kalau nafsu tu dibersihkan, ditingkatkan sikit lagi, dia akan jadi lawamah, baik sikit. Lawamah ni dia kenal mana baik mana buruk, tapi dia tak istiqamah molek. Kadang-kadang boleh buat baik, kadang-kadang jatuh dalam keburukan. Dan orang ni kalau dia jatuh dalam melakukan keburukan, dia akan menyesali diri dia. Dia akan mencerca diri dia. Sebab dia tahu benda tu buruk. Tapi sampai masa dia jatuh juga. Sebab memang pattern nafsu tu gitu. Pekat lawamah ni. Dia naik turun. Nafsu dia tergelang timbul. Kadang-kadang nafsu buruk mengatasi, jatuh dia melakukan kesalahan. Tapi dia tahu bahawa dia telah melakukan keburukan. Dia nampak mana baik mana buruk. Dan dia tahu benda buruk ni benda tak molek. Dia pun tak ambuh. Tapi oleh kerana tak dapat nak buang sepenuhnya. Sampai masa dia jatuh. Bila dia jatuh, dia akan pandang, dia akan cerca diri dia. Buat apa aku buat ni? Buat apa aku jahat sangat? Cerca. Ini perangai nafsu lawamah.
Kalau dia bersih lagi, naik sikit lagi, dia akan jadi mulhamah. Mulhamah ni nafsu yang dihidayahkan Allah. Kecenderungan tinggi kepada kebaikan, kepada makrifat, iman, tauhid dan juga kebaikan-kebaikan. Mulhamah. Mulhamah ni adalah pintu masuk kepada kewalian. Pintu masuk kepada martabat wali. Sentiasa diilhamkan Allah dorongan-dorongan, kecenderungan ke arah kebaikan. Bukan tak buat salah juga, buat, dan kadang mungkin peratusan tu rendah. Dia mungkin terjatuh juga sebagai manusia, dia nak lari. Terbabah, kadang-kadang lupa. Tapi hak disengajakan tu dan melakukan kesalahan tu terlalu kecil. Kebanyakan hak berlaku pada dia tu, kadang-kadang dia terlupa dan sebagainya lah. Jadi nak beritahu, pertama sekali, nafsu ni benda hak tak cerah tangga daripada manusia. Selagi hidup, lagi itulah. Sebab itu Nabi beritahu, manusia ni, selagi kalau dia beri satu lembah mah, dia nak dua. Beri dua, dia nak tiga, sampai bila? Sampai mati. Maksudnya keinginan ni, keinginan diri dia ni tak akan mati selagi dia hidup. Baik, tinggal itu satu. Yang kedua, nafsu ni ada potensi untuk disucikan, untuk dibersihkan, untuk ditingkatkan. Nafsu tetap nafsu lah. Tapi boleh dibersihkan sehingga dia jadi molek, sehingga jadi baik. Kemahuan-kemahuan kita tu, kalau dia bercampur dengan kemahuan yang buruk, dia jadi buruk lah. Tapi kalau dibersihkan, kemahuan tu akan jadi kemahuan yang baik pula. Maka ini adalah ciri nafsu boleh dibersihkan. Dan itulah Allah Ta'ala menyuruh kita supaya mencari jalan untuk membersihkannya. Sehingga dinyatakan di dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Yakni dia berusaha nak membersihkan kalbu dan batin dia ni. Beruntunglah dia, wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah, celakalah orang yang mengotorinya, orang yang biarkan sifat-sifat buruk tu bersarang dalam hatinya, dalam kalbu dia tu, bahkan dituruti kemahuannya tu tanpa diusahakan untuk dibersihkan. Rugi, kecelakaanlah mereka ini. Jadi proses ini di dalam Al-Quran dinamakan tazkiyah. Proses membersihkan kalbu ni, nak meningkatkan nafsu daripada ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Kemudian mutmainnah pun dia ada cabang-cabang lagi. Radiyah, mardiyah tu cabang-cabang mutmainnah. Jadi proses nak menyucikan kalbu ni dinamakan tazkiyah. Jadi sekarang kalau orang yang mengaji ilmu tasawuf, dia faham benda-benda macam ni, dia akan rasa pelik lah. Cuma sekarang bila kita tak mengaji perkara ni, tak ambil hal benda ni, ataupun tak nampak sangat benda ni, maka kita akan berprasangka, selagi lama manusia ni ada nafsu, kita faham gitu. Dan nafsu ni memang jahat semua, kita faham gitu. Kita ambil stopok je, sabih je. Lebih-lebih lagi orang sebut semua, nafsu ni jahat, nafsu ni buruk. Jadi waktu stokor je jadi fikiran kita. Jadi orang yang berfikiran macam ni lah beranggapan, kita ni tak akan lepas daripada nafsu. Daripada nafsu buruk maksudnya. Kelalaian hati ni, tak boleh. Kita ni manusia ni, tak boleh dah. Tak boleh nak lepas daripada kelalaian. Jadi tanggapan-tanggapan seperti itu, itulah yang ingin disedarkan oleh Syekh Ibn Atta. Bila kita kata, tak nak buat kuan ni, dah nafsu kita ni memang jahat. Tak nak lepas dah. Kalau lepas daripada nafsu jahat ni, tak mungkin, tak mungkin. Hati kita ni memang manusia, memang tak boleh, memang lupa. Duduk saja, apatah lagi. Dalam semayang pun lupa. Tak boleh. Nak hilang ghaflah, tak boleh ni. Bukan kita, bukan manusia ni. Hak mikir pasal itu tu, inilah Syekh Ibn Atta nak betul dia. Siapa yang sangka bahawa benda ni adalah perkara yang pelik bahawa Allah Ta'ala dapat menyelamatkan seseorang daripada pengaruh nafsu buruknya tu. Dan dapat mengeluarkan dia daripada penyakit ghaflah hati dia. Siapa yang rasa benda ni pelik, maksudnya tak akan berlaku benda ni, orang ni sebenarnya tanpa dia sedar, dia pandang remeh kepada kekuasaan Allah. Syekh Ibn Atta nak beritahu, pertama sekali, bahawa perkara ini ni boleh berlaku.
Yang kedua, Syekh Ibn Atta' nak beritahu kita ni, kena berusaha untuk melakukan ini. Dan dia adalah perkara yang mungkin berlaku. Sebab tu kita dengar hari ni suara-suara. Ilmu tasawuf ni bukan ilmu zaman kita. Hari ni kita dengar macam-macam ragam. Ada orang kata ilmu tasawuf ni tak ada. Pun ada ni tak ada ilmu tasawuf ni. Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia kata siapa yang menyangka ilmu tasawuf ni tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah kufur, kafir. Kerana dia menolak salah satu di antara ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi hari ni ada kedengaran. Tapi cuma mungkin itu dengan kefahaman yang macam-macam lah. Sehingga ada kelompok yang terang-terang tasawuf tak ada. Adanya akidah syariat. Dua tu je. Akidah pegangan, syariat amalan. Tak ada lebih daripada tu. Tasawuf ni tak ada. Ada yang macam tu. Ada setengah tu tidak menafikan tasawuf sebab dia ngaji. Cuma dia rasa hak ni, dia rasa macam ni. Macam kalau hikmat ni. Tak boleh nak capai benda tu. Kau zaman dulu boleh dia tu. Zaman dulu. Zaman kehidupan zaman dulu. Zaman sahabat, zaman tabi'in boleh. Zaman kita ni tak boleh ni. Ada orang mikir macam gitu. Tasawuf ni seolahnya untuk zaman dulu je. Bukan untuk zaman sekarang. Zaman sekarang ni tak boleh nak hayati dah tasawuf ni. Ada orang mikir macam tu. Ada juga mikir macam ni. Tasawuf ni boleh nak capai dia ni. Tapi kena lari jauh daripada orang. Kena duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan, duduk kaki-kaki bukit tu. Bolehlah hayati tasawuf. Kalau duduk sekali orang ramai ni, tak boleh hayati tasawuf. Ada juga macam tu. Macam-macam kan. Jadi Syekh Ibn Atta' nak betul pemikiran ni. Dia kata, tasawuf ni boleh diusahakan. Dan tidak pelik kalau benda tu berlaku. Orang merasa pelik tercapainya tasawuf ni. Tasawuf dengan makna yang luas, tapi ni makna khususiah sikit. Iaitu Allah Ta'ala menyelamatkan seseorang daripada pengaruh nafsu dia. Dan membuang penyakit ghaflahnya. Sebenarnya itulah kunci tasawuf. Itu kunci dia. Jadi sesiapa yang rasa benda ni pelik berlaku, berarti dia telah memandang remeh, pandang kecil kepada kekuasaan Allah. Tanpa sedar. Tanpa sedarlah. Kalau masing-masing, kalau kita bersikap macam ni, kita meremehkan kudrat Allah, rosak iman kita. Sekarang ni kadang kita tak sedar terbabah ni selalu. Kita tidak memperkecilkan kudrat Allah, tapi ungkapan kita ni, kefahaman kita ni tanpa kita sedar terbabit ke arah tu. Seolah-olahnya kita pandang kecil kekuasaan Allah. Sedangkan apa yang kita rasa pelik tu sebenarnya benda tu tak pelik. Boleh berlaku dengan kehendak Allah. Itu yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Lebih-lebih lagi, kita mengalami pengalaman hidup yang macam kita hari ini. Kita rasa kita ada kemahuan nafsu, kemahuan keinginan yang macam-macam. Kita rasa macam apa mustahil. Aku rasa tak boleh nak berbuang, tak boleh nak betul. Kalau tak mengaji tasawuf, tak mengaji ilmu khusus ni, dia tak nampak benda ni. Ni akan jadi gini, ni akan jadi gini. Akan jadi gini. Tapi kalau dia mengaji, dia akan nampak lubang. Kita kata tu sebenarnya kita pun pernah jadi gini. Kita pun pernah jadi gini. Lepas tu, dan kita dengar pengalaman orang lain pun gini juga. Jadi kalau tidak mengaji tasawuf secara detail sikit, dia akan rasa gini. Kata tak mungkin kita boleh lepas daripada nafsu-nafsu keinginan. Tengah-tengah kita rasa kita ni macam-macam keinginan ada dengan kita ni. Tak mungkin. Tanda tu kita tak mengaji yang melek lu. Mustahil hati kita boleh ingat ni. Main lalas semua, lupa semua. Semayang pun tak ingat benda. Apatah lagi. Dah semayang pun boleh lupa. Apatah lagi duduk saja ni. Nak ingat ke mana dia tu? Tak mungkin. Ni kadang. Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu. Siapa yang rasa benda tu pelik, sebenarnya dia ista'jaza. Dia pandang kecil kepada kekuasaan Allah tanpa sedar. Baik, tuntunan iman harus, yakni mesti. Ni kita Indonesia ni, penterjemahnya orang Indonesia. Beberapa perkataan kadang-kadang kita lain sikit dengan bahasa kita.
Kalau bahasa harus dalam kitab dia, bahasa kita mesti. Tuntunan iman harus, yakni mesti percaya terhadap kudrat, yakni kekuasaan Allah secara mutlak tanpa kecuali. Jadi termasuk tuntutan iman, kita kena percaya kepada kekuasaan Allah ni. Allah Ta'ala bersifat kudrat. Kudrat tu panggil sifat ma'ani. Tuhan yang bersifat dan kudrat tu, orang panggil Tuhan yang maha kuasa. Itu orang panggil sifat maknawiyah. Keadaan Tuhan tu yang maha kuasa tu, tu orang panggil maknawiyah. Kita peringat sikit-sikit ilmu Usuluddin. Jadi, dan kuasa Allah Ta'ala ni mutlak. Mutlak dengan arti tidak ada batasan. Tidak ada pengecualian, tidak ada batasan. Terhadap makhluknya tu, tak ada makhluk yang terkecuali. Tak ada makhluk yang terlepas daripada kudratnya. Kita kena faham macam tu. Sesungguhnya, Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini sepotong daripada ayat Al-Quran, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah ni amat berkuasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Daripada perkataan muqtadira ataupun qadiran dalam ayat yang lain, itulah ulama-ulama ahli usuluddin kita membuat istilah, iaitu sifat maknawiyah. Istilah saya sebut hari ini sebab ilmu usuluddin kita ni, hak kita ngaji di Nusantara ni, ilmu usuluddin dalam bentuk sifat 20 yang kita nama sifat 20 ni, hari ini sedang diancam dengan pemikiran-pemikiran baru. Dengan macam-macam bentuk lah. Syubhah-syubhah yang dikemukakan oleh golongan-golongan tertentu untuk meranapkan, untuk merosakkan dan meranapkan keyakinan akidah yang berasaskan kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni. Jadi saya nak khabar tadi tu, ayat-ayat tadi, termasuklah ayat tadi, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira tu. Muqtadira tu Tuhan yang maha kuasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa tu, ulama kita, ulama usuluddin dipanggil, itulah yang disebut sebagai maknawiyah. Dan sebab apa Tuhan jadi maha kuasa? Sebab dia bersifat kudrat. Sifat kudrat tu orang panggil sifat ma'ani. Biar faham itu. Jadi saya kata begini ni, sebab ada golongan tertentu dia kata mana ada maknawiyah, ma'ani, tak ada dalam Quran. Jadi itu istilah, nama yang diletakkan oleh ulama dalam menyusung ilmu ni, dalam memahami, memperkaedahkan dan menyusung ilmu ni. Itu dia bendanya. Memanglah kalau cari dalam ayat Al-Quran dan hadis, tak ada maknawiyah, ma'ani, tak ada benda tu. Perkataan tu tak ada. Tetapi secara kandungannya, yang itulah yang adanya. Cuma ulama letak istilah, susung balik, beri nama. Ini sifat ma'ani, ini sifat ma'nawiyah. Semuanya diambil daripada ayat-ayat Al-Quran tu. Saya seling sikit lah. Swing sikit ke akidah, ke ilmu usuluddin. Baik. Dan kudrat Allah terkandung pada iradatnya. Yang ini terkait pada iradatnya. Kehendak Allah dan juga kuasaannya. Seiringan. Yang merujuk kepada, kalau kudrat, salah satu dia ada sifat ma'ani, iradat pun begitu juga. Jadi nak kabarnya, bila kudrat Allah Ta'ala tertakluk dalam mengadakan atau menyediakan sesuatu itu, maka bila berlaku benda itu adalah kerana dikehendaki olehnya. Maksud takluk pula dengan iradatnya. Dengan erti, bila berlaku suatu kejadian, bahawa kejadian itu berlaku dengan kehendak, yakni iradat Allah dan kekuasaan Allah. Inilah yang asas-asas akidah ni, asas-asas akidah yang perlu kita faham. Dengan arti tak akan berlaku satu perkara itu kecuali benda itu berlaku dengan kehendak dia dan kekuasaan dia. Jadi yang ni jelas. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa iradat dan kudratnya. Tidak ada satu benda pun yang berlaku yang terlepas daripada kudrat dan iradat Allah. Jadi
apa yang dibahaskan sekarang sebenarnya merupakan aspek akidah. Tetapi di mana tasawufnya? Tasawuf tu daripada keyakinan tu apa sikap kita? Tu jadi tasawuf. Jadi kita pelik orang kata tasawuf ni benda lain, akidah ni benda lain. Memanglah dua tu lain-lain dari angle yang berbeza, tetapi dua tu berkait rapat. Keyakinan tu akidah, tapi apa kesan pada kalbu kita atas keyakinan tu? Kesan tu jadi tasawuf. Maka kesan daripada keyakinan kita bahawa segala apa yang berlaku dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah, kesan dia tu kita tak akan pandang peliklah kejadian sesuatu tu boleh berlaku dengan kehendak Allah. Tu kesan dia tu. Tapi bila kita rasa pelik benda tu tak mungkin berlaku, sama ada akidah kita tu tak kemah molek ataupun mata kita kelabu. Mata hatilah. Mata hati ghaflah, nyakit lupa ni. Tapi kalau akidah kita terang, kita akan pandang tidak ada sesuatu yang mustahil pada makhluk ni. Boleh berlaku dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa iradat dan kudratnya. Baik, apabila Allah berkehendak, sekiranya Allah bila Allah Ta'ala menghendaki untuk melakukan sesuatu itu, maka berjalanlah kudratnya dengan perintahnya. Maka berlakulah. Panggil terlaksanalah. Jadi terlaksana ni, ulama-ulama usuluddin dia panggil ta'alluq, tanjizi, pelaksanaan. Bila sampai masa, berlakulah kejadian itu. Apa yang ada di sebalik kejadian itu? Pertama sekali, dia terlaksananya kehendak Allah. Terlaksananya kudrat Allah. Atas apa-apa yang berlaku ni. Apa saja yang berlaku pada makhluk ni, sama ada kewujudan suatu benda yang baru, atau suatu kejadian yang berlaku pada makhluk ni, di sebalik semua itu, kita kena faham bahawa dia terikat dengan kudrat dan iradat Allah. Walaupun satu gerak, walaupun kelipan mata, satu kelipan mata, walaupun satu nafas keluar masuk, kelipan mata, nafas keluar masuk, degupan jantung, apa saja yang berlaku pada makhluk ni, semuanya itu, tak ada kecuali walaupun satu yang terlepas daripada kehendak dan kekuasaan Allah. Bila manusia ada keyakinan ni, itu orang panggil tauhid af'al. Bila ada keyakinan ni, apabila kalbu manusia hadir dan ingat hakikat ni, bila pandang suatu kejadian, terus memandang ia kepada hakikat ketuhanan Allah tu, itu orang panggil syuhud af'al. Istilah ahli tasawuf. Keyakinan tauhid af'al. Bahawa apa yang berlaku ni, semua apa yang berlaku pada alam semesta ni, berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Bila kita faham dan yakin, tauhid af'al orang panggil. Tapi bila keyakinan tadi menjadi pandangan qalbu kita, menjadi pandangan batin kita, itu orang panggil syuhud al-af'al. Istilah ahli tasawuf. Beza sikit je. Apabila keyakinan, dia panggil tauhid. Apabila dia menjadi suatu perasaan, satu zuk, satu pandangan kalbu, sehingga apa-apa yang berlaku pun hatinya terus mengingatkan dia kepada Allah, bahawa yang berlaku dia kehendak kekuasaan dia dengan jalan zuk, dengan jalan pandangan batin, dengan jalan ingat hati dia tu, maka itu orang panggil syuhud. Istilah ahli tasawuf. Bukan apa, gitu je. Cuma orang kita buat payah benda-benda gitu. Buat payah dengan buat pening kepala. Itu orang kita je. Padahal bendanya mudah sangatnya. Dengan perintahnya, yakni dengan perintah daripada Allah. Jadi bila berlaku satu kejadian tu, kita kena faham. Pertama sekali yang terbabit apa? Kudrat Allah. Yang kedua, iradat Allah. Yang ketiga, kalam Allah. Dengan arti ta'alluq dilalah. Perintah daripadanya. Perintah daripada Allah. Bahawa apa-apa yang berlaku ni adalah dengan perintah daripada Allah. Dengan kudrat Allah. Dengan iradat Allah. Supaya kita faham. Apa-apa yang berlaku ni sebenarnya apa di sebalik semua ni.
Ni kejadian alam semesta ni. Apa ada di sebalik semua ni? Inilah ilmu ni nak beritahu ni. Kalau kita tak ngaji benda ni, kita tak nampak. Tuhan tu duduk dalam keyakinan kita je. Tak nampak perbuatan dia ni. Tak nampak. Tak nampak dia tidak faham lah. Kalau ngaji ilmu ni, kita nampak lah. Seolah-olahnya alam semesta ni macam wayang kulit. Orang mengaji. Wayang kulit. Kalau ada mengaji ilmu ni, ia tak nampak macam wayang kulit. Ia nampak orang tu je lah. Tapi orang ngaji ilmu ni, wayang kulit semua ni. Ada tok dalam belakang tu. Orang mengaji ilmu ni. Tak mengaji, tak nampak lah benda-benda gitu tu. Baik, sesungguhnya perintah Allah jika menghendaki sesuatu hanya berkata kun, dengan makna jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendakinya, apa yang dikehendaki oleh Allah pada saat yang ditentukannya, pada masa yang ditetapkan oleh Allah, menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi demikianlah setiap kejadian itu. Pertama sekali ada perintah daripada Allah. Kemudian dia berlaku dengan kehendak, dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah. Kemudian dia tertentu dengan iradat Allah. Jadi bila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, maka akan berlakulah dia menurut apa yang dikehendaki, pada masa yang dikehendaki, dalam keadaan yang dikehendaki itu, guna-guna. Tak ada satu benda pun pada aspek makhluk ni yang terlepas daripada hal-hal ketuhanan itu. Tak ada satu benda pun. Masa mana, banyak mana, rupa guana, keadaan guana, semuanya tu berkait belaka dengan hal-hal ketuhanan Allah. Sebab tu ulama-ulama tasawuf, orang mengaji tasawuf dan menghayatinya, dia akan pandang alam semesta ni adalah cermin. Bukan cermin, seumpama cermin. Orang kita berguna bahasa rekah, dia tak takak. Cermin warna pula, batu, depan kita ni batu, kayu ada belakang ni, mu kata cermin pula dah. Ulama tasawuf kena bahasa macam cermin. Kita ni betul benda dok lalu. Jadi dah nak takak bahasa tu. Jadi alam semesta ni macam cermin. Sebab apa? Kerana dia memperlihatkan kita kepada rahsia keagungan Allah. Tu dia. Memperlihatkan kita, memahamkan kita tentang rahsia keagungan Allah. Bukan itu saja, memahamkan kita tentang kedudukan kita dan hubungan kita dengan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, apa mu tak perhati molek? Kenapa kau tak renung dengan mata batinmu pada dirimu sendiri? Kalau merenung, mu akan tahu kedudukan dirimu dalam hubungan dengan Allah. Baik, maka kerananya kepercayaan terhadap takdir kekuasaan Allah yang sedemikian itu, jangan ada seseorang putus harapan dari rahmat Allah. Ni anak kabarnya, ni jadi tasawuf ni. Daripada keyakinan tu. Keyakinan bahawa semuanya berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, dengan perintah daripadanya. Jadi akidah tauhid kita tu. Maka sebab itu, ni ajaran tasawufnya. Jangan ada seseorang putus harapan dari rahmat Allah. Sebab kadang-kadang berlaku. Berlaku macam mana pengalaman ni? Pengalaman manusia ni berbeza-beza. Saya pernah jumpa orang yang dipenjarakan, yang ada hasrat nak jadi baik. Ada hasrat. Ada kemahuan nak jadi baik. Tapi dia jadi buntu kerana kefahaman salah yang dia dapat. Kefahaman tak berapa jelas. Dia terlibat dengan bermacam-macam pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat lah. Sehingga banyak kali dipenjarakan. Setiap kali dia tubik, dia ada hasrat nak baiki. Tetapi mungkin belum berhasil, belum berjaya molek, jatuh lagi, terlibat lagi, kena lagi, masuk lagi, keluar masuk. Hasrat ada. Tapi bila lama dah lalu, banyak kali dah lalu,
keluar masuk, ia akan sampai sini. Dia kata, aku ni tak jadi kakak dah ni, padang gini dah aku. Inilah ni. Buah ni lah nyakit ni. Hasrat awal tu bagus, nak baiki. Tapi tak ni oleh kerana bangun jatuh. 2 kali boleh tahan, 3 kali boleh tahan. Kena berpuluh-puluh kali, dah cakap dah aku. Padang gini dah aku ni, habis cerita lalu. Habis cerita. Ni dia ni. Itu dalam macam tu. Sama juga orang yang nak baiki kebaikan dia. Hak ni daripada salah, daripada buruk pada baik. Nak jadi baik daripada buruk baik, turun naik akhir kali dah yakah. Sama juga orang yang nak baiki jadi lebih baik. Dia tak buat salah, nak baiki daripada baik kepada lebih baik sikit. Dia nak cuba sembahyang sunat. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang terlepas. Takkan nak buat, jadi tak jadi. Kena sebulan boleh tahan, kena setahun gini, tak cakap aku gini dah aku, malah dah aku. Nyakit serupa je. Ni. Sebab apa? Kerana longgar bak akidah dalam, longgar makrifat batin dia tu. Longgar bak tu. Bila longgar hak tu, bila jadi kau, dia lupa dah. Kalau ada makrifat batin, dia akan cari jalan ke mana-mana pun. Buat. Dia seimbang. Mata zahir, mata batin. Mata zahir buat. Boleh buat, boleh. Tak boleh, tak apalah. Tapi harapan hati sentiasa ada. Itu panggil khauf dan roja. Peringkat rendah, khauf dan roja. Peringkat tinggi, dia panggil qabdu dan bastu. Dan istilah macam-macam lagi lah. Dia akan tebing juga. Tak berjaya, biarlah. Allah, tak apa. Usaha lagi. Demikianlah. Dan dia banyak rahsia benda lain lagi di sini. Oleh kerana sampai si kena dah ni, kita berhenti sini dulu dan insya-Allah kita akan jelaskan hal-hal ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.